Buletin 1.30 13 Oktober bersama saya Azin Hussein. Tajuk utama hari ini: Hari Sukan Negara, masyarakat diminta budayakan kecergasan, hasil kehidupan lebih baik. PRK Port Dickson sehingga tengah hari proses pengundian berjalan lancar. Pemakaian kasut sekolah berwarna hitam di sekolah berkuat kuasa pada 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sambutan Hari Sukan Negara 2018 peringkat kebangsaan berlangsung di Bandar Sukan Kuala Lumpur, Bukit Jalil selain turut dijalankan serentak di seluruh negara. Hari Sukan Negara yang diisytiharkan pada setiap hari Sabtu minggu kedua bulan Oktober setiap tahun sebagai suatu inisiatif Kementerian Belia dan Sukan ke arah mencapai hasrat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bersukan. Dan di peringkat kebangsaan sahaja, lebih 35 acara dilangsungkan sehingga malam nanti. Seperti tahun-tahun sebelum ini, sambutan Hari Sukan Negara peringkat kebangsaan berlangsung penuh meriah. Kali ini 25,000 orang ramai memenuhi dataran keris di Stadium Nasional Bukit Jalil bagi menyertai sambutan yang dirasmikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Hadir sama Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, isteri Perdana Menteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali serta Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah. Perdana Menteri turut melepaskan peserta Fun Ride 10 km, Fun Run dan Fun Walk, dan kegiatan kecergasan ini akan diteruskan dengan 33 lagi acara sukan bermula 8 pagi hingga malam nanti. Tun Dr. Mahathir turut meminta masyarakat terus membudayakan kecergasan bagi menghasilkan kualiti kehidupan yang lebih baik, terutama dalam dunia yang semakin mencabar. Dan kalau kita menjadi lemah, sudah tentu keupayaan kita akan terhad. Sebab itulah sukan menjadi penting, kerana acara sukan memerlukan kita bergerak, pantas, berlari dan melakukan macam-macam gerakan badan yang menyebabkan muscle kita diguna. Kalau muscle kita tak diguna, kita tahu bahawa kita akan jadi semakin lama semakin lemah. Kita menganggarkan ada penyertaan 1 juta orang di seluruh Malaysia, dan kita kena ingat juga ada keterlibatan setiap sekolah menengah di peringkat universiti. Kerajaan negeri pun saya dah panggil semua 2 kali berbincang dengan mereka, dan semua ada anjuran di peringkat negeri masing-masing, peringkat daerah. Semua agensi ada menggerakkan sendiri. Kalau ada menteri-menteri yang tak ada di sini, mereka ada menggerakkan program tersendiri. Sebagai contoh, Tuan Mat Sabu, Minister of Defence, ada dengan pihak tentera. Saya sangat gembira lihat pun sokongan agak besar. Perdana Menteri juga mahu pasukan atlet negara menunjukkan prestasi terbaik mereka dan sentiasa berusaha menjadi pasukan profesional yang digeruni dan standing dengan pasukan bertaraf dunia. Ujar beliau, pasukan bola sepak negara misalnya perlu berlatih bersungguh-sungguh dan tidak sekadar tangkap muat jika mahu Malaysia masuk hingga ke peringkat lebih tinggi dalam sukan berkenaan. Ujarnya, walaupun berbangga dengan pasukan Paralimpik yang berjaya meraih 15 pingat emas dan pasukan Malaysia di Sukan Asia Jakarta Palembang, ia masih belum mencukupi. Kata beliau, jika mahu terus berjaya, pasukan atlet negara perlu bijak menepis gejala rasuah dalam bidang sukan yang boleh merosakkan institusi kesukanan. Pasukan bola kita kena praktis betul-betul. Macam kita tengok profesional, dia praktis lari, macam mana nak pas bola, semua ni kena belajar. Bukan dia jadi begitu saja. Para asal Malaysia dapat capai sasaran di Jakarta, momentum. Dia orang betul-betul bersemangat. Mereka berusaha betul-betul. Main dengan kursi roda pun mereka cakap. Saya ucap tahniahlah kepada dia orang.
Tegasnya, sebagai atlet, mereka bertanggungjawab menjaga nama baik dan maruah sukan yang pernah tercalar atas isu rasuah. Katanya pasukan bola sepak Malaysia dahulu sebenarnya lebih hebat berbanding negara lain yang hanya berkaki ayam. Namun kini sebaliknya apabila negara lain yang pernah berkaki ayam mampu pula bertanding dalam kejuaraan besar. Sambutan Hari Sukan Negara 2018 turut disambut meriah oleh warga Kementerian Luar di Putrajaya. Kira-kira 500 kaki tangan kementerian tidak melepaskan peluang untuk sama-sama menyertai pelbagai program yang dianjurkan. Program yang mengambil tempat seawal jam 7.30 pagi tadi dimulakan dengan sesi memanaskan badan. Ia diikuti dengan ucapan alu-aluan oleh Menteri Luar, Datuk Seri Saifuddin Abdullah, sekaligus melancarkan sambutan peringkat kementerian. Sambutan dimeriahkan dengan pelbagai program termasuk senam aerobik, zumba, carom dan acara berbasikal serta brisk walking. Di Kota Baru, kira-kira 10,000 peserta menyertai Hari Sukan Negara peringkat Negeri Kelantan yang diadakan di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Kelantan Panji. Program yang bermula jam 8 pagi dirasmikan Pengerusi Jawatankuasa Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Kelantan, Wan Roslan Hamad Wan Hamad. Antara acara yang diadakan termasuk acara berbasikal sejauh 30 km, larian dan kecergasan serta muatai. Sementara itu, Wan Roslan ketika membacakan teks ucapan perasmian oleh Menteri Besar Kelantan berkata, Islam menekankan penjagaan kesihatan oleh umatnya agar dapat memudahkan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam masa yang sama, Islam menetapkan panduan ketika bersukan, antaranya peserta dapat menjaga aurat dan kebebasan pergaulan antara lelaki dan wanita. Untuk perkembangan terkini kemeriahan sambutan Hari Sukan Negara, kita bersama Imaliana Isa di Bukit Jalil. Silakan Lia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya secara langsung di KL Sports City Bukit Jalil ini untuk sambutan Hari Sukan Negara 2018. Majlis perasmiannya berlangsung pagi tadi dirasmikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi kalau anda berada di Lembah Kelang, apa kata anda datang ke KL Sports City ini bersama dengan keluarga bagi memeriahkan lagi sambutannya kerana sebanyak 34 aktiviti sukan disediakan di sini. Sebagai contoh, apa yang dapat saya tunjukkan kepada anda, acara Gusti Lengan. Tengok abang ni. Come on. Okey, itu dia kemeriahan sambutan acara Gusti Lengan ni. Beradu kekuatan mereka kan. Paling penting untuk anda lihat kat sini, di belakang saya ini ada arena e-gamers, e-sports khas untuk para gamers di Malaysia ini. Telah disediakan 6 permainan, antaranya Dota 2, Counter-Strike, PES 2019, FIFA dan pelbagai lagi khusus untuk penggemar games di Malaysia ini. Dan sudah pastinya bertepatan dengan hasrat Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang mahukan Malaysia menjadi antara hub terbaik di rantau Asia ini. Jadi masih sempat lagi untuk anda datang ke KL Sports City ini bagi memeriahkan lagi Hari Sambutan Sukan Negara ini untuk sehingga jam 5 petang ini. Jadi itu saja dapat saya bawakan secara ringkas di KL Sports City ini. Kita kembali ke Seri Pentas. Silakan. Terima kasih Lia untuk laporan anda di sana. Baik, pelaksanaan pemakaian kasut sekolah berwarna hitam di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan akan mula dikuatkuasakan sepenuhnya pada 2021. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan hari ini berkata, keputusan itu diambil setelah mengambil kira pandangan semua pihak berkepentingan termasuk Persatuan Ibu Bapa dan Guru, murid, pentadbir sekolah, badan bukan kerajaan serta pihak yang terlibat dalam pengeluaran kasut. Kementerian juga setuju pemakaian kasut hitam dilaksanakan secara beransur-ansur bermula sesi persekolahan 2019 dan akan diperluaskan penggunaannya pada sesi 2020. Dalam tempoh transisi itu, murid masih dibenarkan memakai kasut berwarna putih. Kementerian turut menegaskan dalam tempoh transisi, pihak sekolah tidak dibenarkan membuat peraturan atau memaksa murid untuk memakai kasut berwarna hitam.
Ibu bapa atau penjaga juga diminta agar tidak tergesa-gesa menyediakan kasut berwarna hitam kerana mereka masih boleh membuat pilihan penggunaan kasut berwarna putih atau hitam sehingga tahun 2020. Cuaca mendung memudahkan perjalanan proses mengundi di 154 saluran di 32 pusat mengundi pilihan raya kecil Parlimen Port Dickson pagi tadi. Dan setakat jam 12.30 hari tadi, Suruhanjaya Pilihan Raya mengesahkan 34% pengundi sudah keluar menunaikan tanggungjawab. Kebanyakan yang keluar mengundi awal adalah golongan warga tua sejak pusat pengundian dibuka jam 8 pagi tadi. SPR sebelum ini meminta pengundi keluar awal bagi mengelak kesukaran berdepan cuaca yang diramal hujan pada sebelah petang. SPR turut mensasarkan peratusan keluar mengundi 70% dalam saingan 7 penjuru bagi PRK Port Dickson. Calon bebas PRK berkenaan Tan Sri Muhammad Isa Samad selesai mengundi di Sekolah Kebangsaan SK Linggi pada pukul 11.30 pagi tadi. Beliau yang hadir bersama 4 anaknya sebelum itu tiba di perkarangan sekolah tersebut pada pukul 11.15 pagi. Muhammad Isa yang merupakan satu-satunya calon yang mengundi dalam PRK Parlimen Port Dickson turut meluangkan masa kira-kira 25 minit beramah mesra dengan para pengundi dan petugas SPR. Pusat pengundian di SK Linggi itu antara 32 pusat mengundi yang dibuka mulai 8 pagi ini bagi membolehkan 68,317 berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka. Dan bagi mendapatkan perincian PRK berkenaan, apa kata kita singgah ke Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang bersama wartawan Hafizi Rosli. Hafizi, bagaimana keadaan di sana? Azlin, Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang ini merupakan antara salah satu pusat pengundian di Port Dickson ini, di mana ia merupakan salah satu daripada 32 pusat pengundian yang telah pun dibuka sejak pukul 8 pagi sehingga pukul 5.30 petang nanti. Dan berdasarkan tinjauan kami yang sudah pun berada sejak awal pagi sebelum pusat pengundian ini dibuka, apa yang dapat kami maklumkan kepada anda dan juga melaporkan kepada anda, beginilah suasananya, iaitu di hadapan dengan Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang ini anda dapat saksikan penyokong-penyokong daripada Parti Pakatan Harapan dan juga Parti PAS masing-masing memberikan sokongan dan juga masing-masing ingin menyatakan mereka punya sokongan kepada pengundi-pengundi lain serta calon-calon. Dan antara calon-calon yang juga turut hadir meninjau di pusat pengundian ini adalah calon daripada Pakatan Harapan, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga calon PAS Lieutenant Colonel Bersara Lieutenant Colonel Bersara Zani sebentar tadi yang turut hadir bersama dengan mungkin ingin melihat sendiri bagaimana proses pengundian berlaku, dan juga calon bebas sebentar tadi iaitu turut hadir adalah Saiful Bukhari Azlan. Dan kita dapat saksikan antara detik-detik indah, kita dapat saksikan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersalaman dengan calon PAS sebentar tadi, dan kami dapat juga mengambil visual tersebut. Dan sebentar tadi juga SPR telah pun mengeluarkan statistik peratusan sehingga pukul 1 petang tadi 40% telah pun keluar mengundi di PRK Port Dickson ini, dan di mana SPR menyatakan sebelum ini SPR menjangkakan sehingga 5.30 petang nanti sebanyak 70% orang akan keluar mengundi, namun sehingga pukul 1 petang tadi apa yang direkodkan adalah sebanyak 40%, dan masih ini dari segi statistiknya masih lagi rendah berikutan dengan cuaca yang agak baik, dan saya kira ini merupakan peluang yang terbaik untuk pengundi di Port Dickson ini untuk keluar mengundi lebih awal dan tidak tertunggu kepada lewat petang nanti sehingga pusat pengundian ini ditutup pada pukul 5.30 petang. Dan untuk makluman, di dalam Parlimen P132 Port Dickson ini terdapatnya 5 adun, dan adun yang 5 DUN Dewan Undangan Negeri, dan bagi DUN yang saya berada sekarang ini adalah di DUN Bagan Pinang, dan kami akan bawakan perkembangan dari masa ke masa mengenai PRK Port Dickson ini. Kita bersama Azlin semula di Sri Pentas untuk perkembangan berita selanjutnya. Silakan.
Bertemu kembali. 5 Menteri Kabinet antara 419 penerima darjah, bintang dan pingat kebesaran Melaka bersempena sambutan ulang tahun ke-80 yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob. Menteri berkenaan juga antara 14 penerima darjah Gemilang Seri Melaka DGSM yang membawa gelaran Datuk Seri. Penerima gelaran itu adalah Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Rina Muhammad Harun, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Pada istiadat penganugerahan sesi pertama pagi tadi, Datuk Seri Rina mendahului senarai penerima itu bersama-sama 160 penerima lain. Manakala sesi kedua membabitkan 258 penerima dijadualkan pada 10 November ini. Kerajaan sedang menyediakan kerangka dasar luar Malaysia baru yang bakal menjadi gambaran serta pendirian jelas negara di bawah Kerajaan Pakatan Harapan terhadap pelbagai isu antarabangsa. Menteri Luar Negeri Datuk Saifuddin Abdullah berkata, satu daripada elemen pembaharuan yang diberi penekanan adalah diplomasi ekonomi. Banyak perkara adalah kesinambungan, namun akan ada beberapa pembaharuan yang dilakukan. Antara yang penting ialah kita akan memberi lebih fokus kepada diplomasi ekonomi. Kita bukan zaman perang, kita zaman perdagangan, jadi diplomasi ekonomi akan menjadi satu daripada penekanan baru kita. Beliau berkata kementeriannya akan membawa satu usul berkaitan kerangka berkenaan dalam sesi persidangan Parlimen yang bermula Isnin depan. Ia dalam usaha menjadikan intipati ucapan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, Amerika Syarikat bulan lalu sebagai formula utama kerangka itu. Tambahnya, melalui kerangka baru itu, lebih banyak kerjasama akan terjalin di antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Datuk Saifuddin berkata demikian sempena sambutan 50 tahun hubungan dua hala antara Norway dan Malaysia serta Majlis Jamuan Malam Gala Norway di Ibu Negara malam tadi. Seorang peluncur udara maut selepas terjatuh ke dalam sungai ketika melakukan penerbangan pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Azli Abu Shah berkata, mangsa lemas di sungai berdekatan dataran Dato' Ali Yahya di Kota Kuala Muda, Sungai Petani. Kejadian berlaku kira-kira 5 minit selepas mangsa mula meluncur sebelum hilang kawalan dan terhempas ke dalam sungai. Mangsa yang berusia 30 ditemui penduduk kira-kira 1 km dari tempatnya jatuh akibat dibawa arus. Siasatan awal juga mendapati mangsa yang juga ahli Persatuan Paragliding berdaftar telah mendapat kebenaran daripada Jabatan Penerbangan Awam untuk terbang. Enjin paragliding mangsa akan dihantar ke agensi berkaitan untuk mengetahui punca kejadian. Kes diklasifikasi sebagai mati mengejut. Seorang maut sementara 2 cedera dalam kemalangan membabitkan bas ekspres, lori dan trailer di Jalan Raya Timur Barat dekat Greek tengah malam tadi. Mangsa yang maut pemandu bas ekspres, manakala yang cedera pula penumpang bas serta kelindan lori. Dalam kejadian kira-kira jam 12.50 tengah malam tadi, bas ekspres berkenaan dalam perjalanan ke Kelantan bertembung dengan lori membawa muatan habuk kayu sebelum berlanggar dengan trailer yang membawa gelung besi. Insiden mengakibatkan pemandu bas berusia 37 tahun tersepit dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala seorang penumpang wanita berusia lingkungan 30-an dan seorang kelindan lori cedera. Kesemua mangsa dihantar ke Hospital Greek untuk rawatan lanjut. Sementara 31 penumpang bas yang terselamat menaiki bas lain untuk meneruskan perjalanan ke destinasi.